Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu kita lagi dalam kelas PDPR untuk minggu kali ini. Kita akan sambung berkenaan dengan tajuk solat fardu. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 22 untuk kita pelajari tentang syarat wajib solat dan syarat sah solat. Okey. Pada muka surat 22 ni terdapat syarat wajib dan syarat sah. Kita akan tengok semuanya. Okey lah. Kita akan baca keterangan dia daripada atas. Solat adalah wajib dilaksanakan dengan mematuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat wajib bermaksud seseorang yang tidak menepati syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan solat. Syarat sah bermaksud sekiranya syarat tersebut tidak dilaksanakan, solat yang dilakukan itu batal. Nampak? Maksudnya sini, syarat wajib ni perlu ada kepada diri orang yang ingin menunaikan solat. Kalau dah cukup syarat-syarat tu, maka wajib dia tunaikan solat fardu. Andai kata dia tidak menunaikan solat fardu, maka berdosalah dia. Kita akan tengok. Okay, syarat wajib. Yang pertama, iaitu Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Maksudnya baligh tu dah cukup umur lah, dia dah dewasa. Okey. Itu berakal, maksudnya dia tidak gila. Yang keempat, suci daripada haid atau nifas. Ini untuk orang perempuan. Okey. Yang kelima, tidak buta dan tuli dalam satu masa. Maksudnya kat sini, orang yang menunaikan solat tu dia tak buta dengan pekak sekali. Dua-dua pun, kalau andai kata dia buta dengan pekak sekali, ada cara lain untuk kita ajar dia cara menunaikan solat. Yang keenam, sampai seruan ajaran Islam kepadanya. Jadi itu ialah syarat wajib solat. Kemudian kita akan lihat pula syarat-syarat sah solat. Baik, setelah kita tahu syarat-syarat wajib, sekarang ni kita akan tengok syarat-syarat sah solat. Individu yang dah ada semua syarat-syarat wajib tu perlu tahu syarat sah, agar solat dia yang ditunaikan itu akan menjadi sah, insya-Allah akan diterima oleh Allah amalan-amalan dia. Okey, yang pertama, syarat sah yang pertama mesti menghadap ke arah kiblat. Sebagai contoh, andai kata kalau kamu pergi berjalan dengan keluarga, tiba nak masuk waktu solat, mesti ada tempat solat. Contoh dekat mall kan, dekat Maidin, Tesco atau sebagainya, mesti ada kawasan untuk dihaskan untuk tunaikan solat. Jadi masuk dalam kawasan tu, tempat tu dia panggil surau kan. Maka pastikan dulu kat mana arah kiblat. Untuk tempat yang macam tu biasanya dah diletaklah anak panah. Dia tulis anak panah kiblat. Kita tahu kita ikut je anak panah tu. Tak jadi masalah. Mesti tentukan arah kiblat. Yang kedua, yakin telah masuk waktu. Yang ni kita akan pelajari macam mana cara nak tentukan masuk waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kita akan tengok di kelas yang akan datang, InsyaAllah. Nombor 3, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti sedia maklum lah. Bila kamu berhadas kecil, sebagai contoh, maka kena suci dahulu. Anda kata berhadas besar, maka kamu kena mandi. Cara mandi wajib lah. Okey. Yang keempat, suci tubuh badan, pakaian dan tempat daripada najis. Maksudnya tubuh badan kita mestilah sebelum nak tunaikan solat, biasanya kamu kena basuh dulu kubur dan dubul ataupun kemaluan kamu, untuk pastikan betul-betul bersih untuk tunaikan solat. Okey. Pakaian, tengok dulu pakaian, mana tahu ada tahi cicak ke, ada najis, maka tak bolehlah gunakan pakaian tu untuk menunaikan solat. Dan tempat, kawasan yang kamu nak solat tu pastikan bersih. Sebagai contoh, tiba nak semayang bawah sejadah, pun dia lembik-lembik ni, rupanya tahi kucing, tak boleh juga. Nampak? Pastikan kawasan tu bersih, barulah kita boleh tunaikan solat, baru sah solat kamu. Dan yang terakhir, nombor 5, menutup aurat mengikut syarak bagi lelaki dan perempuan. Solat kena tutup aurat, wajib.
kecuali dalam keadaan darurat. Bagi contoh, ada yang orang Islam kena tahan dalam tahanan, dibogilkan semua, maka itu ada cara dia untuk tunaikan solat. Mana tahu kan keadaan darurat. Kalau ikut keadaan, kalau ikut darurat, nanti kita akan belajar benda tu lah di penjelasan yang akan datang. Okey, sekarang ni kita tengok dulu syarat wajib dan syarat sah yang terdapat dalam buku teks. Okey, seterusnya kita akan tengok pada muka surat 23, iaitu berkenaan dengan rukun solat. Okey, rukun solat adalah perkara yang wajib dilakukan di dalam solat. Tanpa rukun yang sempurna, solat itu tidak sah. Maksudnya rukun ni, semua benda ni kena ada waktu kita solat. Tak kira rakaat ke berapa, kena ada. Andai kata tertinggal salah satu, maka solat tu automatik tak sah. Kena ulang balik supaya solat itu menjadi sah. Rukun solat mengandungi 13 perkara yang dibahagikan kepada 3 jenis rukun, iaitu qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Okey. Rukun qalbi ni ialah berasaskan kepada hati. Maksudnya bermula daripada hati. Sebagai contoh niat. Niat tu daripada hati lah. Bukan mulut. Mulut tu kita punya lafaz. Sebagai contoh niat usolli fardhu subhi atau usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, semua daripada hati. Okey. Ataupun kita niat, sekadar niat, aku ni nak sembahyang zuhur ni sekejap lagi. Maksudnya hati dah niat. Waktu tu angkat takbir usolli. Itu lafaz. Tapi hati kena niat. Okey. Yang kedua rukun fi'li. Fi'li ni ialah berasaskan kepada perbuatan anggota badan. Okey. Maksud perbuatan anggota badan, fi'li, contoh berdiri tegak, yang tu fi'li. Kita rukuk, sujud, iktidal, itu semua perbuatan, maka dia termasuk dalam rukun fi'li. Manakala rukun qauli ni ialah berasaskan kepada sebutan ataupun bacaan. Sebagai contoh, qauli, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dia termasuk dalam qauli. Okey. Ataupun bacaan tahiyat akhir ataupun selawat Nabi dalam tahiyat akhir, memberi salam, itu semuanya rukun qauli, kena bercakap. Sebab itulah, bagi contoh, bila sembahyang dia tak boleh dalam hati. Ada setengah orang sampai dia tak sebut. Sekurang-kurangnya kita baca, telinga kita sendiri kena dengar surah Al-Fatihah terutamanya. Tak boleh baca hati. Faham? Tak salah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biar telinga kita dengar. Jangan dibaca dalam hati. Sebab apa? Bila baca dalam hati, yang tu maksudnya kita tak membaca. Okey? Kalau tak baca, maka tak melaksanakan rukun qauli itu dengan betul. Jadi, solat kita automatik tak sah. Itulah, solat ni kena detail, maksudnya kena terperinci satu persatu. Dan bila kita buat betul-betul, kita jaga betul-betul rukun yang kita lakukan tu, solat itu akan menjadi solat yang sah. Sebab itulah kita kena belajar benda ni. Okey. Jadi yang mana yang dah biasa buat sembahyang, diam, angkat takbir Allahu Akbar, tiba dia diam. Tiba rukuk Allahu Akbar. Maksudnya dia bacalah hati. Bila dia buat macam tu, faham-fahamlah. Memang automatik dia punya solat tu jadi tak sah, disebabkan dia tak melaksanakan rukun qauli dengan betul. Okey, 13 rukun tu kita akan baca satu persatu. Okey, kita akan tengok di slide yang seterusnya. Okey, ni boleh dapat pada muka surat 23. Okey, iaitu tentang rukun solat. Dimulakan dengan berdiri tegak. Nombor 2, niat. 3, takbiratul ihram. 4, membaca Al-Fatihah. 5, rukuk dengan tamak-ninah. Tamak-ninah maksudnya berhenti seketika. Nanti kita akan jelaskan lagi. Yang keenam, iktidal dengan tamak-ninah. 7, sujud dengan tamak-ninah. 8, duduk antara dua sujud dengan tamak-ninah. 9, bacaan tahiyat akhir. 10, duduk tahiyat akhir. 11, lawat Nabi tahiyat akhir.
12 salam, 13 tertib. Jadi yang semua ni Ustaz minta salin di dalam buku tulis ibadah sebagai nota. Okey, terima kasih. Baik, sampai di sini dahulu kelas kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu secara bersemuka. Ustaz pun tak kenal lagi dah jam 4 ni sebenarnya. Mungkin ada beberapa orang yang Ustaz kenal kan. Okey, InsyaAllah kita akan berkenalan pada minggu hadapan secara bersemuka. Jadi kita dah belajar mengenai syarat wajib, syarat sah dan rukun. Minggu hadapan InsyaAllah kita akan masuk pada muka surat 24, iaitu penerangan bagi setiap rukun-rukun tu. Okey, seperti biasa, jaga diri, jaga solat. Okey, jangan ingkar perintah ibu bapa. Dia kata mak tu kata buat kerja terus buat, jangan kata mak nantilah sekejap. Bahaya tu. Sebab anak derhaka ni, macam nak kata dia cakap dengan mak dia bukannya nak satu kataan apa ni. Cukup dia, Nabi kata kalau dia mengeluarkan tahu dalam hadis Nabi, bila anak tu macam tu kan, mak cakap sikit, mak ni nampak, cukup dah nak menjadikan dia tu sebagai seorang anak derhaka. Jadi janganlah kita menjadi anak yang derhaka. Buatlah baik pada ibu bapa kita, buat baik pada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kamu akan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jadi sampai di sini dulu video Ustaz pada minggu ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.